Alhamdulillah. InsyaAllah nak sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita. Dan insyaAllah malah sama-sama kita mengamalkannya. Jadi insyaAllah kita sambung kitab kita. Yang ini kitab penawar bagi hati. Yang ini ubat bagi hati kita. Sebagaimana yang kita tahu bahawa ubat bagi hati. Yang ini merawat hati kita ni teramat penting. Teramat penting. Sebab apa teramat penting? Sebab hati kita lah punca segala-galanya. Kalau hati kita bersih, hati kita molek, insya-Allah maka dia akan melahirkan akhlak yang baik. Maka hati yang bersih dia dapat makrifat, dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kenal Allah akan melahirkan akhlak yang baik. Akhlak yang mulia. Sebagaimana Nabi diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maksud agama kita ni agama akhlak. Agama yang penuh dengan keindahan. Okey. Jadi insya-Allah kita sambung kitab kita. Kita masuk bab yang ketiga. Betul tak? Okey. Bab yang ketiga apa dia? Pada menyatakan akan marah. Pada menyatakan akan marah. Marah ni satu penyakit yang besar. Payah nak buang ni. Penyakit ni banyakkan manusia. Penyakit ni lah banyak pada diri dia. Tak boleh selih. Marah-marah ni tak boleh selih. Nak marah sama. Kata mak kita kat mu ni tak boleh selih sikit. Selih. Faham tak? Selih tak? Kita tak faham? Orang Terengganu. Faham tak? Faham bagus. Ji, mu faham tak selih? Kenapa? Salah simak tu lah. Tu cakap Terengganu. Itu kau bagi. Okey. Maka dia kata kita tengok dulu. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Ketahui olehmu. Hendaklah kamu ketahui. Ini perintah daripada pengarang kepada kita. Hendaklah kamu ketahui bahawasanya. Dak pelawak ni aku nak khabar kamu. Khususnya hei orang bangga tuan muda. Umumnya dunia. Sebab apa dunia? Tu Facebook ada. Siapa belaka? Tu dia. Maka bahawasanya marah itu sifat kecelaan. Tu sifat kecelaan. Tu. Yang sangat banyak kebinasaan. Sifat yang dicela. Sangat banyak kebinasaan. Jadi sifat cela ni yang dicela oleh syarak ni kita nak buang tak? Kena buang. Sebab apa kena buang? Kita baca dah mukadimah kitab kita. Kita nak buang sifat mazmumah ni. Sifat yang dicela oleh syarak ni. Sebab apa? Kita nak masuk sifat mahmudah. Sifat yang dipuji untuk apa? Untuk mendapat tajalli sifat Allah. Untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui mata hati kita. Itu penting. Ini untuk menghasilkan ma'rifatullah melalui mata hati. Bukan makrifat melalui akal lagi. Tak dah. Akal tu kita ngaji sifat 20. Ba'akidah. Wa'itiqab. Kan? Jadi kita ngaji ilmu tasawuf ni untuk apa? Untuk mengenal Allah melalui mata hati kita. Memandang akan afa'al dia. Kena ingat tu mukadimah kita gitu. Maka kena bersungguh-sungguh lah kita. Nak buang sifat mazmumah ni. Sifat marah ni panggil sifat mazmumah. Selagi ada sifat ni, kita tak akan dapat mengenal Allah melalui zauqi. Dia panggil, kalau orang ngaji panggil unsur zauqi ni unsur wijdan. Perlu pada zauqi untuk makrifat kepada Allah. Dia panggil rasa. Boleh. Jadi kita tembai sungguh ni, inilah. Maka kita kena jaga sungguh-sungguh. Kena jaga marah kita ni. Sebab marah ni banyak kebinasaan.
Betul? Ha, jadi kita mengaji kitab Penawar Bagi Hati ni, kita kena ingat tujuan dia. Untuk merawat hati kita. Supaya dapat memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukaddimah kita hari tu. Tebal dah ni, banyak anda dah ngaji. Nampak? Jadi tebal kita ngaji ilmu tasawuf apa? Nak memandang dengan mata hati kita. Akan af'al Allah, akan perbuatan Allah. Tu dia. Bukan sekadar kata je. Bukan sekadar faham je. Dah ni. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh. Jangan gurau-gurau lah. Bila kita tahu je, kita cuba amalkan sedaya upaya kita. Ama kata di Besuk Malang. Kitab Penawar Bagi Hati kok. Tapi baru sampai perut. Sebab perut. Maka ama kata sebab apa para sahabat dulu dia hebat. Ilmu sikit je. Tapi jadi kekasih Allah dah. Khusyuk dah sembahyang. Dapat menangis di depan Allah. Sebab apa? Ama tanya. Kita ilmu banyak dah ngaji. Tapi tak dapat menjadi kekasih Allah. Sembahyang tak khusyuk. Tak boleh nak nangis di depan Allah. Malam-malam. Apa? Betul tak? Sebab apa kita kata ilmu sikit, sahabat? Contoh. Quran turun, tokoh lalu ke beransur-ansur? Cuba jawab ke dia orang bangun tuan muda. Beransur-ansur. Maksudnya sahabat menguasai ilmu, sikit-sikit. Quran dah habis lagi turun. Tapi mereka menjadi wali Allah, kekasih Allah. Semayang mereka khusyuk. Mereka menangis di depan Allah sehingga membasahi janggut-janggut mereka. Sedangkan Quran dah habis lagi turun. Betul ni? Hijrah tak lagi. Baru ayat Makkiyah. Madaniyah tak ada lagi. Betul ni? Tapi mereka menjadi kekasih Allah. Sebab apa? Sebab mereka beramal dengan ilmu yang dia tahu. Tahu dia amal lagi. Boleh. Kita Quran khatam terus dah. Berapa kali balik dah tafsir. Tapi masih tak amal. Sebab tu jiwa kita masih terhijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi tak kita? Rugi tak? Rugi. Ada kita nak faham. Sebab tu bila Allah ni nak menjadikan kita kekasih dia. Allah kita ni 3 benda. Yang pertama benda faqih. Faqih dalam agama. Faqih ni benda tahu, amal, rasa, kenal. Itu faqih. Kita hari ni faqih tahu saja. Kalau kita tengok belakang kita ni, masa PKP gitu. Kita buat live di rumah kan. Buat live rumah. Ni belakang kita, almari kita ni, belakang kita ni kitab penuh. Betul tak? Banyaknya kitab. Tidak campur dalam robot tepi kiri kanan ni. Tapi kita tak beramal. Itu bukan faqih. Kita hari ni faqih mempunyai ilmu banyak. Ilmu banyak sangat. Tapi kita tidak beramal. Sedangkan faqih ni ilmu, amal, rasa. Zauki ni lah. Kenal. Itu baru tu. Tu. Yang pertama. Kebaikan bila Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Maksudnya kita mengaji. Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita. Terus mengamalkan ilmu yang kita tahu. Walaupun kita tahu sedikit. Kita amalkan. Dan istiqamah. Di atas amal tu tak tinggal dah. Maka barulah dapat zauki. Rasa. Nampak? Sebab tu para sahabat. Sekejap je masuk Islam. Baru pergi masuk Islam. Tapi mereka sudah berada di medan perang. Nampak lagi? Mereka tidak peduli lagi. Mereka hidup untuk Allah dan Rasul. Hebat tak? Hebat. Sebab apa jadi gitu? Sebab sahabat ni dia beramal dengan ilmu yang Allah bagi. Maka dia panggil nikmat istiqamah. Itu istiqamah. Itu pentingnya istiqamah dalam kehidupan kita ni. Sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran dan disuruh kita baca 17 kali satu hari di dalam solat kita. Apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Diulang 17 kali sehari untuk dia. Tak? Minta jalan lurus, Allah beri jalan lurus yang di jalan Quran dan Sunnah. Lepas tu kita minta Allah beri kekuatan kepada kita supaya kekal di atas Quran dan Sunnah. Itu istiqamah. Boleh? Tu. Jadi kita hari ni, kitab kita ni dah masuk kitab yang kedua, bab yang ketiga.
Maksudnya kitab yang pertama, kita bincang anggota 7. Betul tak? Apa anggota 7 hari itu? Kita sudah memiliki ilmu. Mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, kaki. 7. Betul? Tanya diri kita, aku amal tak gibat mata? Berusaha atau tidak? Jangan tengok yang haram. Betul? Amal tak lagi? Kalau dah amal, dia panggil dorak, centong. Nampak? Sebab itulah kita tak menjadi kekasih Allah juga. Sebab kita tak beramal dengan ilmu yang kita ada itu. Betul? Kita ngaji dah. Lagu mana nak jaga pandangan mata kita. Nah, jangan tengok orang puang itu tak. Hak bukan bini kita, bukan sahaya. Betul ni? Maka tempat-tempat yang mengundang akan bahaya mata, fitnah bagi mata, tak payah pergi. Drabris, Pampir, Jok Tapang, Bukit Keluang, pantai, cahaya bulan. Nampak lagi? Kedai. Naik. Ada lagi. Sebab apa? Nak jaga mata kita. Kita pandai. Takut rosak kereta kita tempat-tempat. Lekak-lekir tu kita pergi. Nak pergi tengok duku. Dah jalan rosak. Jalan merah itu. Lubang. Kita masuk kereta kita. Kita jalan kaki. Sebab apa? Takut rosak kereta kita. Tapi takut rosak hati kita. Berapa orang jaga? Berapa orang? Tahan tak pergi. Dia beri tak pergi. Nampak tak pergi? Sebab apa? Sebab takut rosak hati kita. Kita sayang kereta kita lebih pada hati. Betul? Ya tak, ceklah diri kita sendiri. Dah. Kita kena beramal dengan ilmu yang kita ada. Ad-din wal amal. Agama ni amal. Jangan sampai kita nak mati baru kita minta tepoh. Dah, jangan mati nak beramal dah. Jangan. Tak ada dah. Ni lah peluang kita. Maka kita kena beramal. Kalau beramal insya-Allah lama dah kita boleh menangis di depan Allah. Lama dah kita merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar duk khabar, duk nyanyi je. Aku sayang Rasulullah. Engkau lah segala-gala, engkau pun nama, engkau macam-macam. Apa lagi? Itu baik-baik kata para perindu Rasulullah. Keluar kalam dia. Sebab mereka merindui Rasulullah, maka dia melantunkan. Nampak? Kalang-kalang yang indah. Kalang-kalang kerinduan. Jadi boleh kita hari ni, kita kau pipih hak dia je. Kita tak rasa pun. Betul tak? Kerana ni. Kurniakanlah walau sesaat. Kerana. Bukan gitu lagu duk nyanyi ni. Kurniakanlah dapat melihat. Nampak? Wajah mulia Nabi Muhammad. Itu adalah kalang-kalang orang yang merindui Rasulullah. Betul ni? Maka tanya diri kita, aku duk mulut ke aku kata ni rindu sungguh? Betul ni? Itulah benda. Biarlah kita betul-betul merindui sungguh Nabi. Sebab tu, kita tengok sahabat rindu tak Nabi? Sekarang merindu lah ke? Sebelum Rasulullah wafat, sahabat rindu tak dah. Masa mana sahabat merindui Nabi? Bila berpisah je. Bila sahabat balik ke rumah bersama isteri, anak-anak, betul? Ataupun ke berniaga, maka dia merindui Rasulullah. Sebab pisah. Faham ni? Apatah lagi setelah wafatnya Nabi SAW. Maka mereka makin kuat rindu dia. Betul tak ni? Lepas tu tanya diri kita hari ni, maulud duk sambut sama ni, aku rindu lagi ke Nabi. Tak rindu Ustaz? Tak rindu confirm hati kita mati. Disebabkan maksiat yang kita lakukan. Anggota 7 ni kita tak jaga. Betul ni? Sampai bila kita nak rindu tu? Nama ni? Nak hati kita tidak merindui Nabi. Segala para rasul, para salafus soleh, semua merindui Nabi SAW. Nampak? Kita rindu ke tak? Ceklah jangan mati lagi dah. Kalau tak rindu ke Nabi, jangan mati. Doa lu ke Tuhan. Mu jangan matikan aku lagi, ya Allah. Setelah mu campurkan rasa rindu aku kepada Nabi SAW. Baru boleh mati. Apa lagi? Kalau tidak, nyanyi kita. Betul ni? Inilah. Punca-puncanya, kita tidak merindui Nabi sebab hati kita mati. Hati kita mati.
Para sahabat salafus soleh, awliya illah, mereka tidak ada kenang lain. Mereka merindui Rasulullah. Nampak ni? Mereka susah hati dah masih hidup ni. Lagu mana mati aku kayak gini? Adakah aku dapat memandang Rasulullah? Adakah aku dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, wajah yang paling indah. Nah, tidak ada wajah yang paling indah melainkan wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang idaman para salafus soleh. Nah, para perindu Nabi. Nah, tak ada dah nikmat yang agung yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas hamba-hamba dia, yakni melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Maka ni cek diri kita. Maka amu nak tanya Masjid Bangga Tuan Muda pula ni. Amu tanya dah sejik lain. Siapa yang paling merindui dalam keadaan sahabat, siapa yang paling merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang paling parah rindu dia. Tak ada orang lain dah kan. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Itulah orang yang paling merindui Nabi. Nampak? Maka Abu Bakar menyatakan kerinduan dia kepada Nabi melalui apa? Ini pentingnya. Pentingnya ilmu kita nak faham. Sebab untuk kita mengamalkan. Betul? Beramal dengan ilmu. Okey, lagu mana Abu Bakar menyatakan kerinduan dia kepada Nabi? Yakni mengamalkan segala sunnah Nabi. Itu tanda orang rindu ke Nabi. Dia rindu bukan boleh buat-buat. Rindu. Lagu mana orang rindu ni? Ya Allah. Dari nak duduk liang kau. Betul tak? Dari nak duduk liang kita. Kita duduk Singapura, bini duduk sini. Bangun Tuan Muda. Kerja boleh balik bulan depan. Cuti. Rindu ke Nabi? Ke bini kita? Oh, rindu ke bini dia nak duduk liang dah. Tak tidur dak lena, makan dak kenyang, dak mandi dak basuh dah. Ingat saja lagu. Faham lagi? Dia kata mandi dak basuh, dak tidur dak lena, makan dak kenyang. Penyakit rindu ni. Selagi dak bertemu orang yang rindu. Betul? Maka Abu Bakar ni dia menyatakan kerinduan dia kepada Nabi melalui mengamalkan sunnah. Sebab tu lepas Nabi wafat, Abu Bakar gimana? Abu Bakar pergi ke Aisyah, anak dia. Dia kata, wahai Aisyah, apa lagi yang Nabi buat, aku tak buat. Itu maksud dia. Apa lagi yang Nabi buat, aku tak buat. Mukabur aku. Maksud, sahabat menyatakan kerinduan dengan mengamalkan apa yang Nabi buat. Apa lagi yang Nabi buat, aku tak buat. Maka ini hebatnya. Rindu tu melahirkan akhlak kita. Melahirkan amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul ni? Maka cek diri kita. Kita jadi lara gini sebab apa? Hati kita masalah, hati kita mati. Hati kita tidak merasai kerinduan kita kepada Nabi. Tak, hati kita tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya duduk di bibir mulut je. Betul ni? Maka inilah. Maka lagu mana nak suruh dapat rindu tadi? Ini jalan dia ulama buat. Yang ni dengan belajar ilmu anggota 7, lepas tu cuba amalkan anggota 7 ni. Cuba amalkan. Kita berusaha sungguh-sungguh. Nampak? Jaga mata kita. Jangan duduk terbenggi lah. Orang nak pergi pergi. Dia piti banyak. Dia bawa kereta pergi tengok duku. Gogang. Tak. Daisah rosak. Buh lagi rosak. Apa lagi? Lawa am lagi. Tak apalah dia. Biar dia. Kita tak pergi. Sebab takut rosak lawa am. Buh lagi. Betul tak? Kita tinggal parking kereta luar. Tinggal kaki kan. Kita tengok duku. Gitulah kita. Nak jaga hati kita daripada binasa. Tak payah pergi lah tempat-tempat ramai tu. Ni pergi. Letapang bersusung-susung. Apa jeng aku nak pergi kuliah. Faham lagi. Ni pergi wambil tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Jaga mata kita. Mata ni amat berharga. Mata yang durhaka tidak layak memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat tu. Tak layak memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata yang melihat maksiat. Mana ni? Kita hari ni ancaman kita tahu dah bab mata orang puang ni dah tak ada dah benda lain. Ayah haji umur 100 tahun berdesir lagi tengok awet. Betul tak ni? Betul tak? Ni bahaya. Ni bahaya. Fitnah besar bagi kita. Jangan pergi.
Terpaksa darurah keluar. Darurah tahu? Berutuk. Ada apa? Kita terpaksa keluar. Nak beli beras jati. Sabasung. Betul tak ni? Kedap. Sabasung. Mari ya. Gi tu saya tengoklah. Mata straight, jaga, molek. Gi tak beras lalu. Kita tahu dah beras duk mana. Gi je. Dah saya tengok kiri kanan ni. Sebab ramai enggak orang puang. Kedap. Kedap ramai sabasung. Gi. Ramai. Ramai. Jangan main-main. Orang puang bukan pakai nikah pudah belaka. Ni baba ewak. Daurah kita ikan ni. Main kita pergi. Tu pakai pudah tudung belaka. Comel belaka. Oh dia okey jom. 9.30 ni kan. Tak. Betul. Ada apa tempat gitu. Kita tengok mata dua til. Ada mata pun tak nampak. Itu tutup ni. Dah. Nak tengok tak? Biasa tak nak tengok. Mereka nampak tu susah gelak gugup. Hitam belaka. Ada rasa nak tengok. Tapi kalau kita pergi Sabasong kan dia. Jalan tu godek dah. Geduh. Turun pada kereta. Faham? Kita parking tepi je. Dia turun dulu. Kita turun ke dia kereta. Dia turun. Sama-sama ni jalan tapi dia depan kita belakang. Kita tengok mana? Kabar kali orang bangga tua muda. Kita tengok mana? Ni lah kata. Kita nak tengok datang lain. Apa lagi? Betul tak? Itulah. Osok kita. Inilah benda. Ancaman-ancaman yang membinasakan hati kita. Jadi kena jaga. Kalau tak butuh, tak payah. Tak payah pergi lah. Tempat-tempat gitu. Jangan usah turun. Kalau tak butuh, kamu tak turun. Lama turun apa, kamu bermari-mari bandar, mung turun. Beli dia pun mung. Aku tak turun. Kamu duduk dalam kereta senyap. Apa lagi? Tak turun. Butuh kamu turun. Ni kalau ni, ni yang mau turun. Pergi beli apa semua. Kamu duduk dalam kereta je. Nampak? Jaga besar dah. Jangan liar mata je. Nampak? Gi nak penuh je. Nak penuh je. Gi ambil. Okay. Betul tak? Sebab kita kena jaga mata kita. Macam apa kata Sokmo. Sehingga kita balik, bini kita tanya, abang, ramai tak orang Sabasung? Kita tak nak kata ramai. Sebab kita tak tengok. Apa lagi? Orang tak tahu kot abang. Sebab kita tak berhati. Ni tak. Balik rumah bini tanya, bang, ramai tak orang Sabasung? Ya Allah. Berderu rengang. Sebab mu perhati tu. Boleh cerita habis. Biar kita balik, bini tanya, kita tak tahu. Tak tahu. Amu naik kereta nak kabar. Orang sini tepi ni amu tak sedar. Mana yang balik kuliah? Terutama Puan Miko. Siapa Bukit Jong kan? Kata filai tu. Tak siapa nak berhenti. Amu dah tahu ni ada apa. Puan kata, bang, aksiden lah motosikal itu. Aksiden? Boleh kita paling tengok. Lah, motosikal sungguh. Apa lagi? Kena langgar di Almira. Betul tak? Orang tudung payung, tudung. Takut mati dah. Tak main tudung gitu dah. Ni kita dapat habis. Kedai buka sebelah hamba nak berasang. Kita kena jaga segitu. Ni dah. Sampai kat traffic light, mata liur habis. Sutir kedai kita masuk, kita cek habis sutir kedai. Janganlah. Sebab ramai banyak fitnah di sekeliling kita. Kita kena jaga mata kita. Ad-din wal amal. Agama ni amal. InsyaAllah. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah Ta'ala akan tambah lagi dia ilmu yang dia tak tahu. Allah Ta'ala tambahkan nikmat-nikmat lagi. Kita hari ini gagal sebab kita tidak beramal dengan ilmu kita. Sahabat dia hebat, dia wasami'na wa ata'na. Mereka dengar, mereka patuh. Sebab tu mereka hebat. Mereka beramal lalu. Jadi, maka kita hari ini nak hati kita nak molek, cuba amalkan. Anggota 7 tu penting sungguh. Teramat-amat penting. Tu jangan lupa tu kita ngaji dah. Mata, telinga. Okey, telinga. Nak ulang ni. Bukan benda, telinga dah. Ajak kita jaga lagi. Jangan hidup kedai kopi, jangan lepak di wakaf, jangan tenggek rumah orang dak lalu. Dah kita tahu dah. Nampak semak kosong banyak. Salah-salah cakap hal orang. Betul? Dak payah pergi. Dah duduk mana ustaz? Mari sejik. Mari ke masjid. Puas duduk rumah, mari sejik. Niat iktikaf, boleh pahala. Tak? Ni tak. Puas, pergi patah. Betul tak? Ni kita telah cari tempat yang salah. Maka, Nabi ajar,
puah, mana tempat kita hilangkan puah kita? Di masjid. Iktikaf. Di masjid boleh pahala. Boleh zikir, boleh selawat, boleh tasbih, boleh tahmid, boleh takbir, boleh ke? Betul ni? Maka kita salah cari tempat. Betul? Kita kena banyak mari. Sejik. Sebab tu orang dulu, dia banyak suluk. Dia duduk rumah dia tu, dia buat satu bilik khas. Tempat dia menyendiri. Tempat dia bersama dengan Allah. Nampak? Sebab tu orang-orang dulu ada belakang bilik khas. Betul? Macam kita tengok kat Bukit Jong, Kusaimi. Dia buat dalam tanah tu. Nampak lagi? Dalam tanah. Tempat suluk dia. Amagi hari tu dah siap lagi tengah buat. Ni siap mana? Lama dah siap. Bawah. Dalam tanah. Main-main. Tempat dia munajat dengan Allah. Inilah orang yang nak cari keredaan Allah, ma'rifatullah. Itulah jalan dia. Ni kita nak mati esok lusa. Dak duk main dunia lagi, duk orang batu nang, duk orang jabatan angkat. Ya Allah, dak mati ke guanda kita ni. Betul ni? Sedangkan hati kita tidak mencintai Nabi lagi. Ulama hebat, ilmu banyak. Masih ambil keputusan dak menyendiri, nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi kita. Amalkanlah. Amalkan ilmu yang kita tahu, insya-Allah. Walaupun suti kitab kita ngaji. Orang tanya, "Mak, mu ngaji putih kitab?" Aku ngaji penawar bagi hati. Kata komang. Yang ngaji tak? Mihak ngaji tak? Cik Saliki ngaji tak? Zaidul Saliki ngaji tak? Dulun Napih ngaji tak? Tak belakang. Tapi walaupun kita ngaji penawar bagi hati, tapi kita mengamalkan isi kandungannya, kita hebat di sisi Allah. Betul? Inilah. Kena amalkan. InsyaAllah. Hati kita akan bersih. Kita akan dapat memandang af'al Allah, sifat Allah. Nampak? Merindui Nabi SAW. Maka, bila kita tak rindu ni, sebab hati kita kotor, kita tak jaga 7 anggota kita. Jagalah hak 3 di atas ni. Lepas tu jaga pula apa? Perut kita. Siapa-siapa yang ada sumber haram lagi, berhenti serta-merta. Malang, amat kata di apa? Bukan manusia tak sedar. Amat kata, spekal learning ni, kuat out. Spekal out. Berapa putih kapung dengar. Kalau suara Ustaz Usuk belaga, pas jerang, pas mana dengar. Bangga tuan muda. Tak kata Ustaz kuat suara, pas kapung hamba dengar. Dah hamba dengar, pasal tu molek lah tu. Apa lagi? Berapa ramai kontraktor, businessman, dengar duduk gerai lambu mohya je. Hidup lambu, belah-belah isap okok dahir. Kalau kontraktor, okok dahir. Tu. Kalau kerja akak sawit, okok jong. Sebab ia ada biti sikit, maka okok jong. Kontraktor, kalau negara besar sikit, Rothman. Nama, yang tak biti banyak. Ia duduk lambu bukan ia tak dengar. Hamba tahu lah. Ramai orang yang, ia kata hamba dengar Ustaz, tapi hamba duduk lambu, yang hamba tak pergi sikit. Oh gitu. Kira lama lah dengar dulu. Ramai mana hak dengar di ujung spekal kita ni, rasa di hati dia, padang lah. Dengar bab perut. Padang lah aku kontraktor ni, banyak Rasulullah kona ni. Dah dengar semua kan? Spekal kuat. Dengar sampai rumah. Dia kata, padang lah aku masuk neraka. Kena taubat dah kata ni. Dah main dengar, takut dengar. Main dengar semuanya berasa kok pak jatuh je. Betul ni? Lalah ambil keputusan pergi kat bini yang padang kita yang ni. Kita duduk makan piti tak molek ni. Nampak? Kita taubat lah dah. Kita taubat lah. Abang tak mau jadi kontraktor dah. Biarlah kutip siapa telinga pun. Apa lagi? Kalau nak halal berat kita ni yang ni. Mu dengar dah. Ustaz Usuk kata kok pekal. Apa dah dengar? Ingat kita seorang dengar. Itu dengar kau. Bini kata. Apa lagi? Lepas tu kan yang. Abang berhenti ya. Abang, bukan saya larang abang berhenti. Tapi saya nak isi cadangan. Nak sekarang tak kira abang fikir. Well fire abang siapa nak bayar. Baru 4 tahun tu bangun. Ada 3 lagi. Kalau abang berhenti, dah nak bayar. Dah tu mini kumpul saya. Siapa nak bayar? Dah anak duk UK 2 orang. Siapa nak pergi? Apa lagi? Kining lah. Manusia tak sanggup daripada senang nak jadi susah. Mereka sanggup pertahankan makan haram.
Betul atau tidak? Ha, ni. Itu bab perut. Ramai mana makan haram. Ha, ni lah cek. Nah, tak berani kita. Ha, ni dunia ni lah kepala segala kejahatan. Ha, ni bahaya. Nah, kepada kejahatan pun dia, dunia yang kita akan bincang depan sekarang. Lambat lagi lah. Nah, jangan main-main. Siapa sanggup daripada Wildfire nak pergi kepada C20? Tak, kenal C20 tau. Orang bagus tuan muda. Tak kenal C20 Nissan. Nissan Venex C20. Bukan 22. Bukan. Hak lapu bulat 2 T depan. Betul tak ni? 2 T kot ni. Betul tak? Ni orang hidup mikir tu. Berat tak? Berat tak berat, mu kena tinggal. Lagi? Tak kamu nak mati ada keadaan gini ni. Kita tak tahu mati masa mana. Tak? Cek lah kita. Cek baik-baik. Hak ada sumber haram. Ada lagi dalam bank kita, akaun kita ke. Buang lah. Bersihkan dia. Nyanyi kita mati lagi. Nyanyi mati kita. Memang kita sayang puluh-puluh ribu dalam bank. Kalau kita kerja dulu. Tak ada ni. Ada kita ambil hak dak molek. Faham? Kena buang. Sebab mati kita baru boleh jawab. Dah kubur. Inilah. Ilmu dah ada. Tapi kita kalah tengok saat ni. Orang kata dah jangan pergi jalan tu. Sebab naik ketua duduk rumah kalau tu. Nak pergi kau tubik kedai sembang. Tubik kau. Inilah kita tak tahan dengan nafsu kita. Betul? Ilmu dah ada. Kita kena ngaji berasa dah. Kalau aku tubik kedai pun cakap angaruk ni. Tapi kita dah nak duduk rumah. Betul tak? Jadi jenis kita berasa baik tubik. Tubik juga. Betul ni? Cuba tahanlah belaka tu. Peliharalah 7 anggota kita. InsyaAllah. Hati kita akan bersih. Okey. Habis itu. 5 minit dah kita nak balik. Dah apa tau. Kita ulang balik. Beri peringatan balik. Lepas-lepas dah. Amu nak ajak beramal dia bukan mana. Sebab kita gagal dalam amal hari ni. Gagal dalam amal. Sebab tu kami ingat lagi masa duduk mengaji dulu. Tok Guru kata. Pergi ngaji, kelek kita. Balik selik di atas. Nak mati. Terketak-ketak juga. Sebab kita tidak mengamalkan ilmu yang kita belajar. Minta tolong amal. InsyaAllah. Minta tolong amal. Allah akan beri nikmat lagi kepada kita. Minta tolong amalkan. Jadi bila kita ngaji ilmu tasawuf ni. 7 anggota ni minta tolong jaga sungguh lah. Minta tolong jaga sungguh-sungguh. InsyaAllah. InsyaAllah. Tu kita akan dapat merasai nikmat dalam beramal kita. Dulu marah aku lambat selih neting. Bini dah ingat nak masuk nasi supaya dulu. Bila kita jaga hati kita, 7 anggota kita, dah lama-lama marah tu dia reda. Dia reda dengan sendiri. Abang tak perasan ke bang? Abang kurang dah marah lah ni. Kurang marah mana? Kalau ada kita tak sedar. Bini sedar. Abang kurang marah dah lah ni. Mana tahu kurang marah? Kan kali lambat sedih sikit, abang marah lalu. Walaupun tak apa, muka tu macam Sylvester Stallone. Itu. Betul tak? Jadi kita berubah. Ada kalanya kita, kalau kita tak hisap, kita tak sedar diri kita berubah. Anak-anak dapat tengok. Itu kata, di sekeliling kita dapat merasai nikmat tu. Ini akhlak dia panggil. Sebab tu, akhlak Rasulullah ni, bukan sekadar benda. Cahaya dia tu menerangi di sekeliling dia. Maka anak isteri kita dapat merasai benda tu. Maka orang ayah ni dah cepat neting tau. Kalau neting mau kita lambat sikit, dia pergi ayah suruh beli. Marah lalu. Anak ni dah. Dia dah pergi lagi ke? Ayah suruh ni. Lain ya. Apa lagi? Berubah dah. Perangai kita sudah berubah. Kesan dia sebab kita jaga 7 anggota. Kesan dia. Sebab marah ni bukan benda boleh kontrol macam kontrol tangan. Dia jalan kan? Tak. Guk marah. Ni air sabar ni. Betul tak ni? Betul tak? Gegar habis rumah. Sabar saja kalau rumah papang, gegar rumah. Datang berembak. Ayah marah tak seronok. Dah kenapa badan ayah menggigil? Faham lagi? Family. Betul tak? Kedak ni. Amat nispu. Betul tak? Tak marah. Tapi tengok gegar. Itu cerita. Bukan senang nak mengawal akan marah kita. Jadi bijak dah ulama awak. Mula-mula anggota 7. Jaga hak ni.
InsyaAllah. Dia mengubah hati kita. Dia. Okey. Kita baca serangkak, kita balik. Sebab pukul 10.20, 40 minit dah. Biasalah tu. Boleh balik dah. Tu ni. Tengok masa derah. Hamba risau waktu. Dia duduk mikir ni. Sebab bila jam tak masuk, nyawa kita makin dekat nak melayang. Betul? Maksud makin dekat dengan kubur. Fikir-fikirkanlah. Isikan masa kita dengan beramal soleh. Ada dah kita ni benda nak buat. Okey, kita baca sekakak ni insya-Allah. Maka dia kata bahawasanya marah itu sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaan. Kerana menyebabkan ia pada anggota yang zahir. Anggota yang zahir kita ni. Benda akan memukul. Tengok. Akan memukul. Ni kata lambat selih. Anak waktu puai sirat. Tangan siapa lalu. Lapang. Ni lah aku duduk di tebih main. Musing bodoh. Sambang di kursi dapur. Abang. Allahnya tapur ke anak. Masa cakap banyak. Dia bukan sekali. Tumpah sama. Kedok bukan gitu. Faham? Ya ke tak? Kalau tak ya, tak Haji marah lah tu. Kalau ya, ada pengalaman tu, bak marah. Tenang ni. Kita lepas musingnya anak kita. Tenang ni. Waktu puai sirat je. Bini pun pegang. Allah abangnya tapur anak. Mu tahu kali apa? Mu nak tengok ke? Tiap kali nak minum air, tumpah sama. Tumpah sama. Ni, raja tumpah ke apa ni? Betul tak ni? Tak sungguh. Ni, kita cepat sangat. Memukul. Bini lambat sikit. Bini tinggi suara. Siapa lalu lapar pipi. Bini pun rebah. Bini kata dalam hati, ayah aku dah raja tapur. Lagi ni. Ayah aku dah raja tapur. Itu pergi makan aku. 35 tahun duduk dengan ayah. Tak boleh kemu lepang lalu. Sedar tak kita? Inilah. Memukul, memaki. Bahasa bodoh mu ni. Kalau aku tahu gini, tambah-tambahnya aku bini dengan mu. Baik aku bini daya senang. Hitam pun. Kita kata, nampak? Berasa hati tak ya? Acur hati dia. Ayah aku lama ni dah rajin maki. Walaupun perangai aku teruk. Apa lagi? Dah rajin maki. Kita maki bini kita. Nampak? Inilah kebinasaan yang berlaku. Jadi tangan cepat naik, mulut laser dish bagi. Laser dish. Betul. Cek diri kita. Lambat selih. Gi Sabasong kereta parking, jinjok orang kuning. Kita kata mata bodoh sungguh parking. Ingat parking hot tu. Ya. Bini kata sabar bang, piyah tak kepala. Piyah kau. Dah bodoh dah lalu gini. Faham lagi? Betul tak ni? Inilah kita. Kebinasaan yang parut. Marah ni tak ada lah. Allahumma salli ala Muhammad. Cek diri kita. Kita meleting sama. Tak ada kerja lain. Meleting sama. Nampak? Kita nak biar kena dengan jiwa kita sama. Kita nak dengan jiwa kita sama kan? Jalan tak ada jam. Lepas tu buat sesuatu benda sempurna. Kalau bini tinggal barangnya supah 4 karung. Betul tak? Mudah cek dulu. Faham? Lagi kamera. Faham lagi? Betul tak ni? Sampai basuh baru teringat telefon dia tinggal. Kita berik tepi marahnya. Berkelapa? Katok steering. Inilah aku gegang. Ni ngap berapa kilo dah ni Sabasong belara. Kita kata. Apa lagi? Kalau pergi balik. Marah. Ni kita marah. Kita tak faham. Tapi bila hati kita comel, kita marah. Tak marah. Sebab apa? Kita memandang itu af'al Allah. Nampak? Sebab orang hati bersih ni, dia memandang af'al Allah. Dia makrifat. Dia kenal Allah. Maka itu semua pengaturan Allah. Betul atau tidak ni? Ni. Inilah Allah salli ala Muhammad. Surah Al-Mulk ayat 2 tu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah tu. Sebab tu Allah khabar dulu. Itu beriman. Dia khabar mula-mula. Allazi khalaqal maut. Siapa yang mentakdirkan mati? Allah. Hidup Allah. Itu tauhid. Bukan kemah. Bukan tauhid akal. Tauhid akal ngamuk. Ngamuk lagi.
tauhid hati, dia sudah mengenal Allah. Dia melihat afa'al Allah. Jadi, talipung bini tinggal itu, dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji kita, siapakah terbaik di kalangan hamba-hamba dia. Maka sebab tu orang mengenal Allah, bini kata talipung tinggal abang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abang tak marah? Tak. Seronok. Seronok, boh. Kenapa seronok? Sebab ini Allah uji abang untuk menaikkan abang ke sisi dia. Abang sabar, abang akan menjadi kekasih dia. Betul atau tidak? Simple je agama. Tapi kita tak faham. Rugi tak? Patut kita kata sayang bini abang. Nama lagi, abang boleh sabar. Boleh pahala. Bila kita sabar boleh pahala tak? Boleh. Kalau bini kita nak tinggal telefon, mana asbab untuk kita sabar? Belang-belang nak pergi kenyai, nak pergi kamera untuk boleh pahala lagi. Sebab tinggal telefon. Nampak? Ini orang yang memandang akan afal Allah. Ini nampak. Tapi kita orang tak tahu, kita marah. Minyak kereta berapa masa banyak anda pula. Betul ni? Oh, marah kita ke bini kita. Inilah. Sebab tu bila hati tu, ni kata penting ni hati. Bila hati kita memandang afal Allah, kita melihat itu pengaturan Allah, hidup kita menjadi tenang. Bahagia hidup kita. Walaupun orang tengok pusing balik. Mana balik pula? Kedai Adi. Kata. Saya duduk kedai. Kedai Adi dah pergi. Nah, telefon tinggal. Kita kata. Happy je kita balik. Bini nak tunggu pergi ambil. Dah ayah bang, kat mana yang kita tanya. Dia kata kat mana? Dia tak pada katil. Tak pada katil. Kita pun masuk, kita turun. Nyok. Dia buka pintu masuk, ambil. Faham lagi? Alhamdulillah. Comel. Inilah akhlak. Ini Rasulullah aja. Inilah yang Rasulullah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memandu kita. Membawa kita kepada akhlak yang mulia. Inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah tak? Indah lah. Inilah keindahan agama kita. Ya Allah. Inilah jalal dan jamal Allah. Inilah. Hebatnya. Tapi jika kita tidak jaga hati kita, kita tak akan dapat merasai nikmat ni. Nikmat yang paling nikmat. Dia nak cerita nikmat kan ni. Man la yazuk wa lam yadri, kata patah harap. Siapa tak rasa, tak tahu tentang nikmat ni. Inilah nikmat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat iman, Islam dan ihsan. Inilah nikmat. Sehingga sahabat sayang sangat ke Nabi kerana nikmat ni lah. Bukan Nabi membawa harta tak. Nabi membawa iman. Inilah ketenangan yang penuh nikmat. Yang dicari oleh Zaitun Sami'un tahun 86. Juara lagu bintang RTM. Menaruh harapan. Betul tak? Ya ke dah ni? Itulah yang dicari oleh Zaitun. Ketenangan yang aku cari. Itulah iman. Betul ni? Inilah kita. Itulah nikmat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah nikmatnya hidup kita. Siapa yang dapat nikmat iman? Okey. Dodang juga panjang ni. Dodang juga ambil akak ni. Sebab ama kenal hamba ni. Sebab takut ijupu hak dendang deki ni pulaknya sarah pula. Kau sebelah balik kita balik. Ke mana muslimat? Kita 1, 2, 3 balik lah. Padang lah ni. Betul tak? Kita baca semula lah. Kita baca semula daripada ketahui olehmu. Boleh? Dah ugi tau. Tak apa, ulang balik. Ulang balik. Kita sekolah ni cikgu sungguh lah. Apa kali hak tulis? Betul tak? Kita buat latihan matematik. Hak tulis je kita buat. Betul? Jadi insyaAllah lah. Padang lah ni. Allahumma salli ala Muhammad. Lemuh masa kalau lebat masa kau. Lemuh nampak kan ni. Tak apalah insya-Allah. Yang pentingnya kita istiqamah dan sentiasa berharap kepada Allah. Jangan tinggal Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu anugerah yang besar. Tak? Nabi beri kepada sahabat dan boleh kita ini dengar. Dan kita amalkan itu. Kita memang kerdil, memang kita tak mampu pun sebenarnya. Cuma dengan anugerah dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, mengadulah kepada dia, merayulah kepada dia. Insya-Allah diberi kita kelapangan, kemudahan, betul, kekuatan untuk kita mengamalkan ilmu yang kita tahu. Insya-Allah gantunglah kepada dia.
Sekadar yang kita faham lah. Kita minta dia sekadar yang kita faham. Husnuzan, sangka baik kepada Allah. Allah mendengar rintihan hati kita. Kita merayu kot sekali, ya Allah, aku tahu aku banyak dosa, aku jahil. Dah untuk layak, dah berdoa kepadamu, belum layak. Tapi ini yang aku ada. Pandanglah hati aku, pandanglah pengharapan aku. Kita ngadu kepada Allah. InsyaAllah, Allah pandang. Apa lagi? Allah buat kita. Dia tahulah setara pada kita. Betul? Cuma kita je malah nak mengadu kepada dia. Rugilah. Okay, insyaAllah panjang umur diizinkan Allah SWT. Ada rezeki, kita sambung balik. Ketahui olehmu. Allah SWT.